Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan sihat ya. Okey, baik. Hari ini saya akan berkongsi lagi seperti biasa pada tepat pukul 4.15. InsyaAllah cuba konsisten setiap hari untuk saya berkongsi lah. Kenapa saya ingin berkongsi? Kerana sejarah ataupun pengalaman saya sebelum ini mengajarkan saya satu benda yang sangat besar dan saya rasa penting untuk saya kongsikan. Moga-moga yang lain pun akan dapat manfaatnya juga insya-Allah. Okey, baik. Pada hari ini, sebelum kita rungkaikan apa persoalan kita pada hari ini, suka saya ingin maklumkan kepada tuan-tuan yang ada, kalau ingin kepada tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana saya bermula dan kenapa saya bermula. Pada siri yang lepas saya telah beritahu ataupun ceritalah kenapa sebab saya simpan emas kan. Antaranya ialah kerana kegagalan saya untuk menyimpan duit. Bila kegagalan simpan duit, bila berlaku kecemasan, tidak ada duit simpanan, perlu dan terpaksa untuk meminjam dan berhutang, dan itulah sebenarnya memberi rasa beban dalam diri dengan keadaan itu. Tapi sehingga akhirnya ada satu tabiat ataupun satu benda yang saya buat, yang saya mulakan, alhamdulillah dapat mengubati, dapat membantu untuk menyelesaikan masalah yang saya sebutkan tadi. Okey. Jadi untuk pada hari ini suka ingin saya sama-sama kita kongsikan. Untuk saya kongsikanlah satu persoalan, bagaimana emas ini dapat pupuk tabiat saya untuk menyimpan. Macam mana emas ni dapat pupuk saya untuk mulakan tabiat menyimpan. Macam mana tu? Okey. Baik, saya kongsikan ada 3 cara bagaimana emas yang disimpan ini dapat bantu saya untuk wujudkan satu tabiat menyimpan. Kerana kita tahu sebelum ini bila cuba simpan duit, asyik-asyik gagal, asyik-asyik terbelanja, asyik-asyik terkorek. Balik-balik dia akan begitulah keadaan dia. Kalaulah kita katakan kepada diri kita ingin simpan RM100 setiap bulan daripada pendapatan kita, tentunya yang baik akan dapat simpan RM100 tu. Maksudnya dia akan dapat simpan RM1,200 pada hujung tahun. Tetapi pada banyak keadaan tidak seperti itu yang berlaku. Berbeza pula dengan orang-orang yang menyimpan emas. Bila dia katakan ingin simpan satu bulan 1 gram emas, pada hujung tahun sepatutnya dia dapat simpan 12 gram. Tetapi itu tidak berlaku juga. Sebab apa? Sebab kemungkinan gram emasnya lebih banyak lagi. Sebab apa ya? Sebab apa? Sebab dia berjaya dapat pupuk tabiat menyimpan. 3 cara yang saya sebutkan. Yang pertama, bagaimana simpan emas ni boleh bantu saya untuk suka untuk menyimpan. Ada tabiat menyimpan, disiplin untuk menyimpan. Pertama, bila kita tengok emas ni, dia akan bagi satu emosi seronok. Seronok, emosi inilah yang sebenarnya membantu untuk saya tambah lagi. Tambah lagi grab emas. Bila kita tengok grab emas, sama ada yang kita pegang fizikal ataupun dalam akaun emas, itulah kita akan ada kecenderungan untuk menambah dan tambah lagi simpanan itu. Berbeza dengan duit. Bila kita nampak dalam akaun banyak, kita rasa kita akan fikir macam mana mau habiskan. Berbeza dengan emas, dia akan ada bagi satu emosi yang seronok untuk kita akan tambah lagi dan tambah lagi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, cara bagaimana emas ini boleh bantu pupuk tabiat saya menyimpan. Bila kita sudah ada pendapatan, bila gaji, tiba masa gaji, kita akan terdorong untuk asingkan sedikit peratus daripada pendapatan ini ke dalam bentuk emas. Kalau kata pakar-pakar kewangan, kalau di Malaysia ni ada antaranya ialah Azizi Ali, dia kata 5% ataupun 10% daripada pendapatan kita perlu
ditukarkan ataupun perlu dialihkan kepada emas. Ini untuk jaminan, kan? Jadi sebenarnya dia sebenarnya akan membantu, inilah yang akan membantu saya untuk mendorong saya untuk menyimpan pada setiap bulan. Pada setiap bulan. Dan kuncinya di sini ialah dia akan mendorong dan terus mendorong. Bila gaji saya, dia akan ingat. Bila gaji, simpan dulu, kemudian baru belanja. Lepas tu, itulah proses yang berlaku. Itu dua cara yang kedua. Cara yang ketiga, bagaimana emas ini dapat pupuk tabiat saya untuk menyimpan. Yang ketiga, bila pergi ke satu tempat atau bila mau berbelanja, terutamanya barang-barang yang bukan keperluan, kadang-kadang scroll di Shopee, scroll di platform bisnes ataupun platform media sosial yang lain, kita akan terdorong sebenarnya untuk beli kadang-kadang benda tu pun bukan satu keperluan, tetapi disebabkan nafsu berbelanja itu, sebabkan dalam kepala kita, akaun ada banyak duit lagi, jadi nafsu kita akan dorong kita untuk belanja. Tapi pengalaman saya menyimpan emas, dia akan menjadikan dia akan menyekat nafsu untuk berbelanja tu. Dia kata, buat apa belanja ataupun beli barang ini bukan keperluan. Lebih baik dia ditukarkan kepada tempat yang lebih baik. Dan istimewanya orang yang menyimpan emas ni, dia beli emas, kan. Inilah satu-satunya barang ataupun benda yang bila kita beli, duit kita tidak habis. Tetapi duit itu dipindahkan kepada bentuk yang lebih baik, bentuk yang lebih kukuh. Itu dia. Jadi 3 cara tadi dapat saya simpulkan secara tidak langsung apa yang berlaku kepada saya ni, apa yang dibuat ini secara perlahan-lahan memupuk tabiat saya untuk menyimpan. Setiap kali pendapatan masuk, kepala akan set, simpan dulu baru belanja. Setiap kali ingin berbelanja, kita akan fikirkan keperluan ke kehendak. Kalau keperluan, boleh beli. Kalau bukan keperluan, dia akan alihkan, tangguhkan ataupun stop kita punya nafsu untuk belanja. Dan dia ada aura ataupun emosi menyimpan, membuatkan kita rasa seronok, rasa gembira bila kita tengok gram itu bertambah. Okey, itu saja perkongsian saya pada petang ini. Mudah-mudahan dapat membantu ataupun dapat bagi manfaatlah kepada yang mendengar. Untuk siapa yang ada rasa ataupun mengalami masalah seperti yang saya alami, selalu gagal simpan duit, kerja bertahun-tahun lamanya tetapi tidak ada simpanan, selalu bocor, terbelanja over budget. Mungkin salah satu yang boleh dibuat juga ialah cuba mula menyimpan emas. Dan alhamdulillah hari ini perlu RM100 sahaja untuk seseorang itu boleh bermula dengan menyimpan emas. Bagaimana caranya? Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada link ataupun yang saya kongsikan di ruang komen, masuk ke dalam channel Telegram Info Emas. Ada info emas percuma yang banyak di sana. Mudah-mudahan boleh bagi manfaat kepada tuan dan puan. Kalau ingin bertanya sesuatu untuk simpanan emas ini, bagaimana ingin bermula atau apa-apa saja persoalan, boleh juga bertanya kepada saya. InsyaAllah dengan pengalaman yang ada, mudah-mudahan dapat bantu tuan dan puan untuk menyelesaikan masalah yang sama seperti yang saya hadapi. Boleh hubungi saya di nombor, saya tulis nombor 010 50 50 262 jika ingin dibantu. Okey, baik, itu saja daripada saya. Jumpa lagi insya-Allah pada masa yang sama esok pada pukul 4.15 petang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.